Assalamualaikum dan hai murid-murid. Apa khabar? Cikgu harap murid-murid semua sihat dan ceria. Baiklah, pada hari ini bersua kita lagi dalam kelas Bahasa Melayu tahun 5 bersama dengan Cikgu Siti Rohani. Baiklah murid-murid, cikgu harap murid-murid semua bersedia dan bersemangat untuk belajar pada hari ini. Baiklah, apa yang akan kita pelajari? Tema pada hari ini ialah kemasyarakatan. Unit pula ialah Masyarakat Celik Ilmu. Tajuk yang akan kita pelajari ialah isukan dan kemahiran yang akan kita kuasai ialah aspek tata bahasa 5.1.1. Murid-murid, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran murid dapat membina sekurang-kurangnya 3 ayat berdasarkan penjodoh bilangan dengan frasa dan ayat yang betul. Selain itu, kriteria kejayaan yang akan murid pelajari hari ini ialah membina 3 daripada 6 ayat menggunakan penjodoh bilangan dengan frasa dan ayat yang betul. Murid-murid, mari kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Tajuk pada hari ini ialah isukan. Murid-murid boleh merujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 5 halaman 18. Aktiviti kita pada hari ini ialah membaca dan memahami petikan, memahami dan membina ayat menggunakan penjodoh bilangan. Baiklah, di dalam gambar ini terdapat maklumat petikan dan juga beberapa gambar tentang isukan. Mari kita teruskan pembelajaran kita. Murid-murid, sebelum kita teruskan pembelajaran kita, mari kita mengenali tentang isukan. Isukan merupakan permainan di atas talian. Permainan ini semakin menjadi pilihan di kalangan orang-orang muda. Murid-murid, di dalam gambar ini adalah contoh permainan isukan di peringkat antarabangsa. Aktiviti yang pertama ialah membaca dan memahami petikan. Di dalam aktiviti ini, cikgu akan membaca petikan, kemudian murid-murid akan mengikut bacaan cikgu. Selepas itu, kita akan bersama-sama berbincang tentang petikan yang telah kita baca. Mari kita mulakan. Isukan. Danish amat meminati sukan bola sepak. Namun begitu, dia kurang berbakat. Pada suatu hari, Sekolah Kebangsaan Sri Damai membuat pemilihan pemain untuk permainan isukan. Danish bercadang untuk menyertai sesi pemilihan itu. Dia ke perpustakaan untuk melayari internet tentang isukan. Selain itu, dia juga meminta penerangan daripada guru tentang isukan. Afifi dan Dinesh turut membantu Danish. Baiklah murid-murid, kita telah membaca petikan tersebut dan ini adalah lampiran ataupun gambar bagi menyokong petikan yang telah kita baca. Baiklah, mari kita sama-sama kita bincangkan. Dalam petikan ini ada menyatakan bahawa Danish kurang berbakat walaupun dia amat meminati sukan bola sepak. Pada suatu hari, sekolahnya ada mengadakan pemilihan pemain permainan isukan. Jadi, Danish bercadang untuk menyertai pertandingan tersebut. Oleh itu, dia telah ke perpustakaan untuk mencari maklumat tentang isukan. Selain itu, dia juga turut dibantu oleh guru dan juga Afifi dan Dinesh. Baiklah murid-murid, kita lihat di dalam gambar ini terdapat beberapa orang murid sedang mencari maklumat. Murid-murid sedang bermain permainan isukan, murid-murid sedang mendaftar. Ada juga murid-murid sedang berlawan, berjaya dan mendapat anugerah. Baiklah murid-murid, cikgu harap murid dapat memahami petikan yang telah kita baca sebentar tadi. Baiklah murid-murid, seterusnya ialah membina ayat berdasarkan penjodoh bilangan. Sebelum itu, mari kita mengetahui terlebih dahulu apakah itu penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan ialah kata nama yang menjadi pasangan kepada kata bilangan. Sebagai contoh, kata pasukan dalam frasa dua pasukan murid ialah penjodoh bilangan. Okey, baiklah murid-murid. Selain itu, antara penjodoh bilangan yang sering kita gunakan ialah seekor, sebuah, sebiji,
sekampung, sekumpulan. Itu adalah contoh penjodoh bilangan yang biasa kita gunakan dalam ayat. Baiklah, cikgu harap murid-murid dapat memahami serba sedikit tentang penjodoh bilangan yang akan kita gunakan dalam membina ayat selepas ini. Baiklah murid-murid, selepas kita membaca petikan sebentar tadi, seterusnya aktiviti kita adalah memahami dan membina ayat menggunakan penjodoh bilangan. Jika murid-murid perasan, di dalam buku teks kita terdapat beberapa gambar yang disertakan dengan penjodoh bilangan. Mari kita lihat penjodoh bilangan yang pertama. Kelompok. Apakah itu kelompok? Kelompok bermaksud untuk manusia, haiwan dan benda. Sebagai contoh, burung, awan, pulau ataupun bintang. Kadang-kadang kita akan menggunakan terdapat sekelompok awan di atas langit. Macam tu contohnya. Jadi ayat yang boleh kita gunakan bersesuaian dengan gambar ialah sekelompok murid sedang mencari maklumat tentang e-sukan di internet sebagai maklumat tambahan berkaitan pertandingan yang bakal diadakan. Baiklah, cikgu harap murid-murid dapat memahami cara untuk menggunakan perkataan ataupun penjodoh bilangan kelompok. Seterusnya, penjodoh bilangannya ialah bidang. Bidang adalah kawasan atau benda yang luas, lebar dan rata. Contohnya, tanah, tikar, permaridani, bendang dan kebun. Jika kamu dapat lihat di dalam gambar ini, terdapat dua orang budak lelaki sedang duduk di atas sebidang permaidani. Jadi, di dalam gambar ini, kamu boleh menggunakan ayat Afifi dan Danish duduk di atas sebidang permaidani ketika sedang berlatih permainan e-sukan di rumahnya. Baiklah murid-murid, itu adalah contoh ayat yang boleh dibuat menggunakan penjodoh bilangan bidang. Baiklah, kita teruskan lagi dengan penjodoh bilangan lembar. Lembar adalah untuk benda yang lurus dan panjang. Contohnya, kertas, dawai dan benang. Jika kita dapat lihat di dalam gambar ini, Danish sedang menulis sesuatu di atas kertas. Jadi, contoh ayat yang boleh kita gunakan ialah Danish menulis nama di atas selembar kertas ketika sesi pemilihan pemain e-sukan. Baiklah murid-murid, jelas penggunaan lembar bagi kertas. Seterusnya, penjodoh bilangannya ialah baris, iaitu untuk kedudukan benda atau manusia yang berbaris. Contoh, orang ataupun kedai. Jika kita dapat lihat di dalam gambar ini, terdapat sebaris murid sedang duduk bermain permainan e-sukan. Jadi contoh ayat yang boleh kita gunakan ialah Danish, Afifi dan Tinesh duduk sebaris ketika berlangsungnya pertandingan e-sukan di sekolahnya. Baiklah, jelas contoh ayat berdasarkan gambar menggunakan penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan yang kelima pula ialah kumpulan. Kumpulan adalah untuk manusia atau haiwan yang berada dalam kumpulan. Contohnya, pelajar, gajah ataupun burung. Jika kita dapat lihat di dalam gambar ini, terdapat dua kumpulan pelajar ataupun dua kumpulan murid iaitu kumpulan A dan kumpulan B. Jadi ayat contoh yang boleh kita buat ialah Danish dan Afifi kelihatan gembira kerana kumpulan mereka telah memenangi pertandingan e-sukan itu. Baiklah, terdapat kesinambungan di antara ayat dan juga gambar yang ditunjukkan. Ini kita anggaplah sebagai Danish dan Afifi ya. Yang terakhir ialah pasukan. Pasukan adalah untuk sekumpulan orang yang berpakaian seragam. Contohnya, pelajar, pemain bola sepak ataupun bomber. Jadi kita dapat lihat di sini pasukan Danish dan Tinesh ya di hari penyampaian hadiah dan sijil. Baiklah, contoh ayat yang boleh kita berikan. Pasukan Danish dan Afifi dinobatkan sebagai pasukan yang terbaik kerana berjaya mengalahkan pasukan yang lain.
Baiklah, di sini kita menggunakan penjodoh bilangan pasukan. Ya, pasukan dia lebih daripada seorang, iaitu 2 orang dan ramai. Okey, baiklah. Cikgu harap murid-murid dapat memahami penggunaan penjodoh bilangan di dalam sesuatu ayat. Baiklah murid-murid, aktiviti kita yang terakhir ialah tugasan. Sebelum itu, cikgu harap murid-murid dapat memahami segala pembelajaran kita pada hari ini. Murid-murid, jika kamu mempunyai sebarang masalah tentang pembelajaran pada hari ini, kamu bolehlah menghubungi cikgu. Tugasan kita pada hari ini ialah murid-murid diminta untuk menyiapkan tugasan yang cikgu sediakan dalam lembaran kerja. Kemudian tugasan itu kamu perlu hantar kepada cikgu. Cikgu harap kamu dapat mencuba dan berjaya. Duduk di rumah, jaga diri dan jumpa lagi. Bye.